الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, kuliah malam ini 10 minit. Kau boleh tahan. Tuan-tuan, ayat yang pertama dan kedua kita ada baca. Di mana ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya dari segala makhluk dengan menyebut tabarakalladzi. Ayat yang pertama juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dialah yang berkuasa dan dialah yang mentadbirkan langit dan juga bumi, dunia dan juga akhirat. Dalam ayat yang pertama juga Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita bahawa dialah yang mempunyai kuasa yang sempurna. Dialah yang mempunyai kuasa yang mutlak terhadap segala-galanya dengan firman-Nya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang tanda-tanda kekuasaan dan keilmuan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dialah Allah lah yang menciptakan kematian dan hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Tuhan yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Kita dah sebut banyak perkara. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadisnya tentang kematian ini, inna Allah azalla bani adama bil maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nak menamatkan rasa ego anak Adam adalah dengan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat kehidupan yang sementara, kemudian tempat kematian. Dan juga Allah menjadikan akhirat sebagai tempat untuk diberi balasan dan juga sebagai disebut oleh Nabi sebagai darul baqa, satu tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Allah ciptakan kematian dan kehidupan bagi tujuan untuk menguji kamu. Di sudut siapakah di antara kamu yang amalannya terbaik? Bukan amalan terbanyak, tetapi amalan terbaik. Di mana amalan terbaik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
yang menepati syaratnya, iaitu al-ikhlasu lillah, ikhlas kerana Allah, dan juga mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang kedua Allah mengakhiri dengan menyebut dua sifatnya, wa huwal azizul ghafur, dan dialah yang maha perkasa dan juga yang maha mengampun. Maha perkasa hukumannya terhadap orang yang mengingkarinya, terhadap orang yang mengkufurinya. Dalam masa yang sama Allah menyebut dia adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Sebab itu tuan-tuan, macam mana dosa, banyak mana dosa yang dilakukan oleh manusia hamba Allah ini, sekiranya seseorang itu memohon keampunan, Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dalam ayat yang lain Allah sebut, Nabbi haibadi anil ghafurur rahim. Maklumkan, habarkanlah kepada hamba-hamba aku ini bahawa aku ini, kata Allah, Al-Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha kasih sayang terhadap orang-orang yang memohon keampunan. Orang yang tak mohon keampunan, orang yang meneruskan kehidupan dalam keingkaran, wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya azab aku itu adalah azab yang amat-amat pedih. Dua ayat yang pertama kita dah baca tuan-tuan. Malam ini kita sambung ayat yang ketiga, iaitu tanda kekuasaan dan keilmuan Allah. Allah maklumkan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi, mana awal? Oh, tak apa ni. Saya dapat bulan depan. Perkataan itu akan berulang. Alladzi, yang merujuk kepada ganti nama huwa dia. Dialah yang, yakni Allah Subhanahu wa taala, khalaqa, menciptakan, sab'a, 7 samawat, langit-langit. Dialah Allah yang menciptakan 7 petala langit, yang ketujuh petala langit itu adalah tibaqa, bertingkat. Bertingkat tuan-tuan, dia bukan macam kuih lapis. Kan kuih lapis antara tingkatan itu dia melekat. Jadi tibaqa ni dia tidak melekat. Dia ada ruang antara langit pertama dengan langit kedua, langit ketiga, dia ada ruang ya. Jadi setiap lapisan langit ini dia berasingan dari yang lain. Jadi dia punya sukatan dia tinggi mana? Tuan-tuan bisa lihat ni. Perbezaan jarak. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, bertanya kepada para sahabat tentang jarak antara bumi dengan langit, antara langit pertama dengan langit yang kedua, sehingga seterusnya. Para sahabat jawab satu jawapan yang paling tepat, iaitu apa? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Dan Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui jaraknya. Nabi menyebut jarak antara bumi dengan langit yang pertama adalah kira-kira perjalanan memakan masa 500 tahun. Tuan-tuan cuba naik langit tengok, jalan kaki 500 tahun, mati berapa kali Allah alam baru sampai. Kemudian langit pertama dan langit yang kedua begitu juga memakan masa 500 tahun. Nabi menghabar ketebalan setiap langit itu juga perjalanannya juga memakan masa 500 tahun. Tuan-tuan balik kira pula berapa kilometer, berapa juta kilometer kita nak sampai ke langit yang ke-7. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 petala langit ini adalah tibaqa,
dalam keadaan dia bertingkat-tingkat tanpa ada tiang, tanpa ada tiang yang menghubungkan di antara satu langit dan satu langit yang lain, antara bumi dan juga dengan langit. Allah sebut dalam ayat yang lain, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah mengangkat tinggi langit-langit itu tanpa tiang. Langit yang kamu tengok itu tidak ada tiang. Seorang manusia yang bernama Al-Walid bin Mus'ab. Contoh kenal tak? Al-Walid bin Mus'ab apa dia? Al-Walid bin Mus'ab ni adalah Fir'aun yang memerintah pada zaman Nabi Musa. Apabila Nabi Musa kata ada Tuhan selain engkau, jadi Tuhan yang sebenarnya, yakni Allah, diarahkan Menteri Kanan Pertahanan. Menteri Kanan Pertahanan Fir'aun nama apa tuan? Tak tahu juga. Nama dia Haman. Ya Haman, hang tolong bakarkan batu bata ni, hang buat satu tangga ataupun hang buat bangunan yang tinggi untuk aku naik ke langit, aku mencari Tuhan yang didakwa oleh Musa ni. Aku yakin Musa bohong. Jadi tuan-tuan, Fir'aun seorang yang nak buat tangga ni. Sebab apa? Dia cari tangga tu juga. Tiba apa? Dalam keadaan yang langit itu dalam keadaan yang bertingkat-tingkat. Allah sebutkan, Allah ciptakan langit bagi tujuan apa? Bagi tujuan nak mencabar kita supaya mencari sesuatu kesalahan, mencari sesuatu kecacatan, mencari sesuatu perkara yang tidak keseimbangan dalam ciptaannya. Sebab itu ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala mencabar kita, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak dapat kamu melihat pada ciptaan Tuhan yang penuh sifat Ar-Rahman ini, menciptakan langit itu akan mendapat tafawut. Kamu carilah, adakah akan mendapat tafawut. Apa ada tafawut? Tafawut ini adalah makna percenggahan, ketidakkeseimbangan, ketidakkesesuaian. Kamu perhati, kamu cari, pusing, tengok langit, cari. Ada kerosakan. Kita buat bangunan masjid tentang cari, banyak hal. Berlubang sana, berlubang sini. Tak ada apa betul dah betul dah. Lu fikir macam mana nak buang sawang. Sejak ada tergelar ni, tak jumpa cara nak buang sawang. Itu kelemahan dia. Allah jabar kita, hampa tengok langit, hampa cari di mana lemahnya, di mana rosaknya. Cari, tak jumpa. Jika kamu ragu, farji'il basar, kembalikan balik pandangan kamu ke langit. Hal tara min futur, adakah kamu akan dapat melihat ada bahagian-bahagian yang retak, ada bahagian-bahagian yang pecah, ada bahagian-bahagian yang berlubang. Tuan-tuan, Allah cabar kita. Cabaran ini, tuan-tuan, yang sebenarnya Allah nak harap kepada kita supaya apa tak payah cari kelemahan. Kamu tidak akan menjumpai kelemahan, kerana Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama menyebut Qadir, Maha berkuasa dalam menciptakan sesuatu. Dia Maha mengetahui. Jadi Allah perintahkan kita supaya ulang. Tengok pertama, kamu tak jumpa kesalahan, tak jumpa kecacatan, ulang sekali lagi. Adakah kamu akan jumpa? Mai lagi Allah perintah lagi, summarji'il basara karratain. Kemudian kamu kembalikan pandangan kamu itu karratain. Karratain memberi maksud apa? Berulang-ulang. Tengoklah langit itu, carilah kesilapan, kesalahan, kecacatan itu secara berulang-ulang. Kalau kamu tengok secara berulang-ulang mencari
kesalahan dan kecacatan itu yang khalif ilaih, nescaya dia akan kembali kepada kamu, pandangan kamu itu akan kembali kepada kamu dalam keadaan yang khosiat. Khosiat ni apa? Kerana apa? Kerana tidak menemui sebarang kerosakan. Dahlah hampa wa khasir, dan dia juga habis tenaga percuma saja. Habis masa, habis tenaga, kamu dalam keadaan hampa, kamu tidak akan jumpa sebarang kerosakan, kecacatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Allah sebut di sini adalah lain. Jadi tuan-tuan, dua ayat ini, ayat yang ketiga, yang keempat ini, tuan-tuan kena balik buat kajian tentang lain, tuan-tuan. Saya nampak ayat ini, Allah perintahkan kita supaya buat kajian tentang lain. Tuan-tuan kena belajar sedikit sebanyak tentang apa fungsi lain itu. Kita dihampak oleh ahli sains bahawa di antara fungsi langit itu merupakan apa? Orbit bagi planet-planet untuk berputar. Itu di antara apa yang dapat dikesan oleh ahli-ahli sains. Dan langit merupakan tempat ataupun ruang kosong yang menjadi tempat bagi planet-planet berpusing ataupun berputar, yang sehingga hari ini tidak bertembung sesama sendiri. Sekiranya bertembung, itu merupakan menandakan kiamat telah pun berlaku. Idza sama'u fatarat, idza syamsu kuwirat, itu semua tanda-tanda kiamat. Bukan tanda kiamat, menandakan kiamat telah pun berlaku. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan demi sesungguhnya kata Allah, kami hiaskan langit itu. Demi sesungguhnya Allah kata, kami hiaskan as-samaa'a ad-dunya, langit dunia. Langit yang pertama yang kita nampak itu Allah hiaskan. Sesudah mana Allah jadikan langit hukum, Allah jadikan langit ditinggikan, Allah jadikan langit berada di tempat yang tinggi, kemudian Allah hiaskan langit tersebut. Kita selepas kita buat bangunan, kita hiaskan aksesori untuk mencantikkan. Allah ciptakan langit, maka Allah hiaskan langit itu dengan apa? Bimasabih, dengan bintang-bintang. Masabih maknanya adalah lampu. Allah sebutkan lampu, Allah pinjamkan kata lampu kepada bintang kerana lampu bercahaya. Begitu juga bintang-bintang berkelipat bercahaya di atas sana. Jadi Allah jadikan langit, Allah hiaskan langit itu dengan bintang-bintang. Kemudian Allah jadikan bintang-bintang itu adalah waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan akan serpihannya berbola api bintang, dan kami jadikan berbola api itu daripada bintang itu rujuman, sebagai alat rejaman lisyayatin, bagi syaitan-syaitan. Syaitan, iblis, jin, Allah jadikan berbola api itu untuk merejam mereka. Syaitan ataupun iblis ataupun jin terutamanya jin, dia macam kita juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Jadi jin ada yang jin jantan, ada jin lelaki, ada jin perempuan. Ada jin yang berkahwin, ada jin yang tak berkahwin. Sampai itu
Ada jin yang kahwin dapat anak, ada jin yang kahwin tak dapat anak. Jadi jin dia macam manusia, semuanya dia tu makhluk halus yang ada hijab di antara kita dengan jin ataupun dengan iblis ataupun dengan syaitan. Jadi tuan-tuan kalau berhampiran antara kita ni ada perkampungan jin. Nampak tuan-tuan jumpa dengan tinggi. Dan tuan-tuan dekat perkampungan kita ni ada satu perkampungan jin. Saya pun tak pergi lagi, tapi dimaklumkan dengan orang, wallahualam betul-betul. Esok main jumpa dia tanya kan. Jadi Allah ciptakan jin ataupun iblis ataupun syaitan. Yang jin ada yang Islam. Syaitan, iblis adalah asalnya makhluk yang pandai, tetapi mereka derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya sebab apa Allah jadikan berbola api daripada bintang-bintang itu sebagai rejaman bagi syaitan. Di antaranya diceritakan bahawa jin-jin ataupun syaitan satu ketika dulu sebelum Nabi SAW dibangkitkan, mereka ni akan naik ke langit, dan di langit itu ada pondok-pondok khusus. Macam kita lah di taman kita, ada pondok dam, ada pondok ketum, ada pondok sembang, macam dia mengintip apa kata. Jadi jin, iblis, syaitan mereka duduk naik ke atas. Kata Imam Qatadah, di sana ada pondok-pondok, ada tempat-tempat yang mereka boleh dengar sembang malaikat. Malaikat bersembang tentang rezeki, tentang ajal hamba-hamba Allah di muka bumi. Mereka dengar, ada yang betul, ada yang salah. Yang betul itu satu, yang salah itu 9. Dia dengar satu, dia tambah 9. Dia balik main ke bumi ini, dia mula sebarkan berita-berita tersebut kepada siapa? Kepada dukun-dukun, kepada bomoh-bomoh. Jadi bomoh-bomoh dukun-dukun itu kebetulan kita lalu pula, dia habaq kita. Kemungkinan betul, kemungkinan salah, yang banyaknya adalah rekaan. Ini sebab tu orang-orang yang terlalu percaya kepada bomoh-bomoh ataupun dukun-dukun ni, di sudut pegangan akidahnya bahaya, kerana mereka kebanyakannya mendapat berita daripada syaitan-syaitan yang mereka berita daripada atas. Jadi tuan-tuan, itu sebelum Nabi SAW dibangkitkan. Apabila Rasulullah dibangkitkan, kata jin, tuan-tuan balik buka surah jin. Dalam surah jin, Allah habaqkan kepada Nabi ketika mana Nabi singgah. Nabi nak pergi ke Taif. Nabi singgah di satu kawasan nama Nahal. Nabi pun baca Quran di situ, ajak para sahabat dan sembahyang. Allah turunkan surah jin. Kerana apa? Habaq kepada Nabi bahawa ketika kamu membaca Al-Quran tadi, datang jin mendengar. Jin dengar, dia rasa takut dengan bacaan Al-Quran. Jadi orang-orang jin tak tahu dengar. Padahal Rasulullah dibangkitkan, diutuskan lama orang. Tiba-tiba kebetulan dia singgah, dia dengar, dia rasa takut. Habis juga tu tuan-tuan, orang yang tak main masjid, tuan-tuan nak ajar kan? Mana tahu dia rasa seronok, dia takut, Allah campurkan. Dia tak tahu dengar. Apabila dia dengar sekali, kemungkinan dia akan datangnya cahaya hidayah. Saya sebut perkara ni tuan-tuan sebab ramai anak karya kita tak sembahyang Jumaat. Masjid kita lah boleh muat 800 orang. Yang main 700 lebih. Sepatutnya yang patah balik tu ramai. Sebab apa tak cukup? Kata pun sembahyang di luar tu ramai. Saya suruh main cok orang di masjid, di main selepas sembahyang. Orang sembahyang habis bilik-bilik, kita nak balik jangan kan? Sampai sembahyang.
Dia pakai macam kalut lah, bukan sampai kapur lah. 3 kali menjawab, 3 kali jawapan yang mana. Jin dia mendengar Rasulullah baca Al-Quran, dia katakan. Dan dalam surah Jin menceritakan jin habaq. Wa anna lamasna as-sama', dan sesungguhnya kami pernah naik ke langit untuk mencari berita yang akan disampaikan penduduk bumi ini. Wa wajadnaha, sekarang kalau kami naik saja, kami akan mendapati muliat harasan syadidan wa syuhra. Kami akan mendapati dipenuhi oleh pengawal-pengawal yang sangat garang. Itu malaikat. Bukan saja ada pengawal yang begitu, kawalan yang begitu dahsyat, bahkan wasyuhra, dia ada pula cahaya api, tembakan berbola api. Jadi berbola api itu waja'alna rujuman lisyayatin, kami jadikan dia sebagai rejaman bagi syaitan, kerana syaitan naik ke atas untuk mencari mendengar rahsia-rahsia yang disembang di antara para malaikat. Kemudian jin habaq apa? Lah naik tak boleh dah. Sebab ada penjaga, sebab ada rejaman-rejaman yang berbentuk berbola api. Dulu wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ada lisan. Dulu sebelum ini kami di sana ada maqa'id, ada tempat khas untuk kami mendengar. Tetapi sekarang dah tak ada. Faman lam yastami'ul ana yajidnahu shihaban rasada. Barang siapa di kalangan kami iblis, syaitan dan jin naik ke atas untuk mendengar berita sekarang ini, niscaya dia akan mendapati shihaban rasada, cahaya berbola api akan menyerang, yang serangan yang begitu dahsyat. Apabila kami naik, kami mendapati ada penjaga, kami mendapati ada berbola api yang menyerang kami. Wa anna la nadri asyarun uridu fil ardh. Sesungguhnya kami tak tahu apakah yang Allah nak timpakan kepada penduduk bumi. Adakah keburukan atau am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Allah Tuhan akan memberi sesuatu kepada penduduk bumi. Iblis, syaitan, apabila naik ke atas, dia jumpa pengawal, jumpa berbola api, dia patah balik pergi habaq kepada ketua syaitan. Tuan-tuan biasa jumpa ketua syaitan, nama apa? Ketua syaitan nama dia Iblis. Pergi habaq kepada ketua syaitan, law ni tak boleh naik dah, ada pengawal. Dia tembak kita dengan berbola api. Syaitan pun hantar berisik syaitan ni pergi cari. Hampa pergi cari di bumi tu, ada sesuatu tak, benda yang baru. Berisik syaitan ni pergi cari. Pergi cari menjumpai seorang insan sedang sembahyang di antara dua bukit, iaitu Bukit Safa dan Bukit Marwah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya syaitan tahu Nabi Muhammad sudah pun dibangkitkan dan diutuskan. Dia pun balik habaq kepada ketua dia. Maka ketua dia pun merasa sedih. Mula dia sekarang, tuan-tuan, Iblis kata, kita dah tak boleh mendapat sebarang rahsia, kerana pintu ataupun langit telah dipelihara dengan pemelihara yang begitu ketat. Sebab itu Allah kata apa? Inna zayyana as-samaa'a bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami hiaskan langit dunia itu dengan perhiasan bintang-bintang yang bertaburan, yang berkelip-kelipan. Wa hifzan, kami jaga sungguh-sungguh, min kulli syaitanin marid, kami jaga sungguh-sungguh langit itu dicerobohi oleh syaitan-syaitan yang derhaka. Syaitan-syaitan yang derhaka, la yasma'una ilal mala'il a'la, mereka dah tidak mampu untuk menadah telinga mendengar para malaikat bersembang bercakap. Bahkan wa yuqzafuna min kulli jan, mereka dilontarkan dengan bola api daripada segenap penjuru. Dusuran,
mereka dihalau turun. Walahum azabun wasif, dan Allah sediakan bagi mereka azab yang berterusan. Mereka naik, mereka ditembak dengan bola api. Nanti di akhirat mereka juga akan menerima siksaan yang wasif, yang tidak henti-henti, yang tidak ada masa diberi cuti. Jadi tuan-tuan, Allah ciptakan, Allah hiaskan langit, Allah jadikan di langit itu hiasannya bintang, dan daripada bintang itulah Allah jadikan dia sebagai, fungsinya adalah sebagai, antara fungsinya adalah sebagai untuk merejamkan syaitan. Jadi tuan-tuan, fungsi bintang selain daripada rejaman syaitan ini, bintang juga fungsinya adalah untuk menghiasi langit dunia. Dan dalam ayat yang lain Allah sebut fungsi bintang ini adalah wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan beberapa tanda pada bintang itu sebagai petunjuk jalan bagi hamba-hamba yang berada di bumi ini. Berdasarkan ayat ini dan beberapa ayat yang lain, kata Imam Qatadah. Imam Qatadah ni tuan-tuan, dia adalah tabi'in. Dia dilahirkan pada tahun yang ke-60 Hijrah. Dia menjadi anak murid kepada Malik bin Anas, seorang yang alim dalam ilmu tafsir dan juga hafiz, iaitu alim dalam bidang ilmu hadis. Dia membuat kesimpulan bahawa Allah ciptakan bintang dengan 3 tujuan. Innama khuliqat hadhihi an-nujum li salasi khisal. Sesungguhnya Allah jadikan bintang-bintang itu bagi 3 tujuan utama. Khalaqahallahu zinat lis-sama. Allah jadikan bintang itu sebagai perhiasan bagi langit, yang pertama. Yang kedua, warujuman lisyayatin, rejaman syaitan. Dan yang ketiga, wa alamatin yahtadi bihi, dan menjadi pedoman perjalanan di daratan maupun di lautan. 3 perkara ini saja. Siapa-siapa kata Imam Qatadah yang mentakwilkan selain daripada yang 3 ini, maka itu merupakan pandangan peribadinya, dan pandangan itu adalah pandangan yang salah dan terkeluar daripada ilmu yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan, wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami sediakan bagi syaitan itu, bagi mereka yang syaitan, adzabun sa'ir, azab yang apinya sa'ir, apinya menjulang-julang. Di neraka sa'ir, apinya yang tinggi, apinya yang menjulang-julang. Di antara penghuni yang akan menghuni neraka sa'ir adalah syaitan dan juga pengikut-pengikut syaitan di kalangan jin dan juga di kalangan manusia. Jadi sesudah mana Allah Subhanahu wa taala menyebut 2 tanda besar kekuasaannya, menciptakan kematian dan kehidupan, menciptakan langit. Inilah 2 tanda besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang mempunyai akal fikiran yang waras, dia akan beriman kepada Allah. Sesiapa yang tidak beriman, itulah ayat yang seterusnya Allah sebut, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, dan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan mereka, tak mau menerima Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya, tak mau mengesahkan Allah, Allah sediakan kepada mereka azab jahannam, azab yang disebut sebagai neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu merupakan wabitsal masir, seburuk-buruk tempat kembali.
Kita nak wa ni'man nasir, kita nak sebaik-baik senikmat-nikmat tempat kembali. Kita tak nak wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali, iaitu neraka jahanam. Kemudian 4 ayat yang seterusnya Allah sebut ciri-ciri neraka jahanam itu. Jadi kita sambung selepas ayat pasal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Kita sambung dengan ayat tuan-tuan. Ini dalam tempoh ayat ni, tempoh cuti ni tuan-tuan. Apa ya? Angkatlah 5 ayat tuan-tuan sampai ayat dia, tuan-tuan sampai makna dia, supaya ketika kita baca tu dia akan mendatangkan perasaan, rasa halawah qiraatil Quran, kemanisan membaca Al-Quran, dan akan mendapatkan lagi dan akan menambahkan lagi kita keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yustajabu laha walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.